Setiap kali Amir pulang ke kampung, neneknya selalu berpesan jangan selak langsir tingkap bilik tidurnya selepas pukul 3 pagi. Ibunya juga selalu berpesan perkara yang sama. Menurut ibu Amir lagi, pantang larang itu mereka sudah amalkan sejak dia masih kanak-kanak lagi. Bukan sahaja di rumah neneknya, semua orang di kampung tersebut juga berbuat perkara yang sama. Apabila Amir bertanya lebih lanjut, ibu dan neneknya hanya memberi alasan bahawa di luar sana ramai penjahat dan perompak yang sering berkeliaran pada lewat malam mencari mangsa. Ketika dia masih kecil, Amir hanya mengiyakan dan menerima alasan tersebut. Tetapi lama-kelamaan, setelah dia meningkat dewasa, dia mulai was-was dengan peraturan tersebut. Malah dia beranggapan ianya hanya alasan yang diberikan untuk budak-budak supaya tidak membuka langsir atau tingkap pada waktu malam. Tambahan pula, rasa curiga Amir semakin lama semakin sukar untuk dibendung. Amir dan keluarganya pulang ke kampung neneknya untuk beberapa hari. Seperti biasa, nenek dan ibunya berpesan pada Amir dan adiknya supaya tidak menyelak langsir, membuka tingkap atau menjenguk keluar selepas jam 3 pagi. Nenek dan ibunya tidak tahu bahawa Amir dan adiknya sudah berbincang dan membuat rancangan untuk memuaskan rasa curiga mereka. Pada malam pertama, Amir dan adiknya, Epul, berjaga hingga lewat malam. Mereka berbual-bual berhampiran dengan tingkap. Sebelum pukul 3 pagi, mereka sudah menyelak langsir dan menjenguk keluar untuk beberapa kali. Tetapi tiada apa-apa yang mencurigakan. Mereka tidak nampak sesiapa pun yang berkeliaran di luar. Hanya ada pokok-pokok dan pasu-pasu bunga di sekeliling rumah neneknya. Keadaan sangat malam. Hanya diterangi oleh lampu di luar pintu dapur. Tiada lampu jalan di kawasan sekitar. Cengkerik dan unggas menyanyikan lagu orkes malam mereka. Tiada yang kelihatan tidak normal. Tepat jam 3 pagi, mereka kembali ke tingkap. Amir mencapai langsir, tetapi sempat ditahan oleh Epul. Kejap. Abang dengar tak tu? Epul bertanya. Dengar apa? Abang tak dengar apa-apa pun. Itulah. Tak ada bunyi apa-apa pun. Cengkerik pun tak ada. Mereka berdua memasang telinga. Keadaan sangat hening dan sunyi. Tiada langsung kedengaran bunyi serangga di luar tingkap kecuali bunyi nafas mereka berdua. Amir menyelak sedikit langsir. Epul sempat menahan tangan abangnya sekali lagi. Lah, kata nak tengok. Tak jadilah bang. Dah macam pula rasa. Tak payahlah. Mesti ada sebab nenek dan ibu larang kita tengok luar tingkap. Dengan tidak semena-mena, kaca tingkap diketuk perlahan. Dua beradik itu saling berpandangan. Bunyi cicak kot. Amir menyedapkan hatinya. Tangannya yang berada di langsir kaku. Sudah tidak berani dan curiga lagi untuk menyingkapnya. Tiba-tiba, ada suara perempuan sedang bersenandung di luar tingkap mereka. Bunyinya sangat jelas, seperti pemilik suara tersebut betul-betul berada di depan tingkap. Epul segera menarik lengan abangnya kembali ke katil. Mereka berdua berselubung dalam selimut dan menunggu hingga suara tersebut hilang, hingga hampir masuk waktu subuh. Pada keesokan paginya, masing-masing bangun lewat dan dimarahi oleh nenek dan ibu mereka. Apabila ditanya, mereka memberi alasan tidur lambat kerana berbual-bual hingga subuh. Nenek Amir berkerut dahi dan berpesan sekali lagi supaya tidur awal dan jangan membuka tingkap selepas pukul 3 pagi. Amir dan Epul mengangguk perlahan sambil mengerling antara satu sama lain. Pada malam berikutnya, dua beradik itu berada di atas katil. Epul tidak mahu menunggu di tingkap lagi dan membuat keputusan untuk tidur. Dia berpesan pada abangnya supaya jangan ingkari pesan ibu dan nenek mereka. Amir hanya mengiyakan pesanan adiknya, tetapi dia sudah membuat perancangannya sendiri. Epul terlelap lebih kurang jam 2 pagi, manakala Amir menyelinap dan berjengkit ke tingkap.
Dia segera menyelak langsir dan bersedia untuk menunggu hingga pukul 3 pagi. Keadaan di luar gelap dan kelihatan normal. Sebaik sahaja jam masuk pukul 3 pagi, keadaan menjadi senyap sunyi dengan tiba-tiba, seolah-olah butang volume dunia di luar tingkapnya diperlahankan. Amir menelan air liur sebaik sahaja dia terperasan beberapa sosok bayang hitam mundar-mandir di luar. Pada mulanya mereka berada jauh dari tingkapnya. Kemudian salah satu dari bayang-bayang tersebut bergerak semakin hampir. Entah kenapa, naluri Amir menggerakkan tangannya untuk membuka tingkap, seolah-olah seperti dikawal oleh orang lain. Sebaik sahaja daun tingkap dibuka, angin malam dingin menampar kulit mukanya. Susuk lembaga hitam itu berhenti beberapa meter dari tingkap bilik Amir. Dia tidak dapat melihat wajah lembaga tersebut. "Siapa tu?" Amir bertanya. "Siapa tu?" Suara aneh itu mengajuk kembali. "Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu?" Ia mengulang-ulang pertanyaan Amir. "Siapa tu?" Akhirnya suara tersebut menjadi mirip seperti suaranya sendiri. Seluruh tubuh Amir kesejukan. Kakinya terpaku pada lantai. Lembaga tersebut meluncur semakin hampir hingga seluruh wajahnya kelihatan lebih jelas dibantu cahaya lampu bilik tidur Amir. Jantung Amir bagai digenggam jari jemari dingin apabila dia terpandang wajahnya sendiri sedang merenung kembali dari luar tingkap. Lembaga tersebut hanya menyeringai dengan mata yang luas, ibarat seperti melihat ke dalam cermin, tetapi refleksinya kelihatan sangat mengerikan. "Siapa tu?" Kembarnya bersuara lagi. Amir tidak mampu berbuat apa-apa apabila lembaga tersebut memanjat masuk. Dia masih kaku apabila lembaga misteri itu merapatkan mukanya. "Apple, bangun. Bangun." Amir mengejutkan adiknya. Apple menggosok-gosok matanya sambil merenung wajah abangnya dengan air muka hairan. Amir hanya tersengih. Tingkap terbuka luas. Abang, tingkap terbuka tu. Dah pukul berapa ni?" "Alah, relaxlah. Tak ada apa-apa. Tak ada apa pun kat luar tu. Jom, abang tunjuk." Amir memimpin adiknya ke arah tingkap. "Tengok kat luar. Mana ada apa-apa." Apple merenung abangnya untuk beberapa saat sebelum menjenguk keluar. Dia mencungap apabila terpandang susuk bayang hitam yang sedang merenungnya kembali. "Siapa tu bang?" dia bertanya. Siapa tu bang? Siapa tu bang? Siapa tu bang?" Lembaga hitam tersebut mengulang kata-kata Apple hingga ia menjadi mirip seperti suaranya sebelum ia bergerak lebih hampir ke tingkap. Mak Jah dikejutkan dari tidurnya oleh bunyi tingkap bilik yang dibuka. Dia mengecilkan anak mata melihat dua cucunya sedang tersengih sambil menguak daun tingkap dengan lebih luas. Di luar sana, Mak Jah ternampak beberapa susuk lembaga hitam yang semakin hampir dengan tingkap. Satu daripada lembaga tersebut memanjat masuk ke dalam bilik tidur Mak Jah.